Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tonton dan Bapak, baru-baru ini ada satu laporan polis. Ada laporan polis, bukan satu laporan polis, tapi ada ratus laporan polis. Sehingga 182 laporan polis dibuat, yang dimana bagi saya laporan polis ini pasti mengejutkan kepimpinan kerajaan khususnya. Ini karena laporan polis ini melibatkan salah satu menteri di dalam kabinet kerajaan. Ketua Polis KL sahkan 182 laporan polis dibuat terhadap Hana Hyo. Sebelum saya teruskan, dengan laporan polis ini yang dibuat, adakah Menteri Belia dan Sukan Hana Hyo berisiko untuk jatuh reputasinya sehingga dipecat, sehingga letak jawatan? Nah, itu menjadi persoalannya saja. Setakat hari ini bertarik 8 Januari, polis sudah menerima 182 laporan polis terhadap Menteri Belia dan Sukan Hana Hyo yang dibuat di seluruh negara. Perkara itu disahkan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa. Ia berhubung buku Becoming Hana, A Personal Journey yang menjadi kontroversi kebelakangan ini. Buku itu diterbitkan sejak 11 tahun lalu ketika PR, Pakatan Rakyat, terdiri dari gabungan PKR, DAP dan PAS. Rusdi berkata seramai 59 individu sudah direkam keterangan bagi membantu siasatan. Jumlah keseluruhan laporan polis adalah sebanyak 182 telah diterima, manakala kita telah rakam keterangan daripada 59 individu bagi membantu siasatan. Keterangan YB Hana Hyo masih belum diambil. 23 Desember lalu, Mahkamah Tinggi KL menolak saman fitnah difailkan Hyo terhadap Tan Sri Musa Hassan berhubung kenyataan dibuat bekas Ketua Polis Negara itu pada satu forum di UiTM pada 3 Januari 2020. Jadi saudara-saudara, adakah selepas ini kejutan buruk untuk Hana Hyo ataupun sebenarnya beliau tidak bersalah dan menang di dalam case ini? Tonton Bapak, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, kita direct to the point saja. Ini adalah berkaitan dengan keputusan kewujudan titah addendum. Najib menang rayuan 2-1. Maknanya ada harapan untuk Najib. Ada harapan untuk Najib menjadi banduan ataupun sebagai tahanan di rumah. Makna kata keluar dan bebas dari penjara Kajang. Kepimpinan pembangkang sebelum ini dan mungkin ada pihak-pihak yang lain telah mengambil satu kesimpulan ataupun telah membuat pandangan bahwa Anwar dan kerajaan menyembunyikan titah addendum. Kali ini kebenarannya yang dicari-cari oleh ramai orang, terutamanya penyokong Najib. Ini satu pengakuan daripada kerajaan yang pasti mengejutkan. Kerajaan tidak sembunyikan addendum, kata Fahmi. Kerajaan menafikan dakwaan pihak pembangkang yang menuduh Putrajaya menyembunyikan titah addendum diraja berkaitan tahanan rumah untuk Najib Razak. Juru cakap kerajaan Fahmi Fazil berkata dia sendiri tidak menerima sebarang maklumat mengenai dokumen yang dibangkitkan itu. Sejujurnya tidak disorok. Saya sendiri sebagai Menteri Komunikasi tidak ada menerima, melihat ataupun dimaklumkan tentang dokumen tersebut. Dan saya percaya perkara ini berlaku begitu sebab ia melibatkan lembaga pengampunan. Jadi saudara-saudara, sebelum ini Saifuddin Nasution pun ada membuat kenyataan bahwa titah addendum yang kita dengar sebelum ini yang menjadi sebutan ramai orang
Saifuddin Nasution dalam satu kenyataan sebelum ini ada berkata, ini adalah berkaitan dengan titah edendum. Dalam kenyataan Saifuddin Nasution, titah tahanan rumah tiada dalam surat kepada penjara. Jadi saudara-saudara, dengan tuduhan daripada kepimpinan pembangkang yang berkata Anwar dan kerajaan menyembunyikan titah edendum dan gesaan kepada Anwar letak jawatan. Nah, ini pengakuan Fahmi yang sebenarnya. Kerajaan tidak sembunyikan edendum. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Setelah beberapa hari ini yang rakyat Malaysia terima berkaitan dengan pelbagai pandangan dan respon setelah Perhimpunan Solidariti untuk Najib Razak. Pada akhirnya, kenapa kepimpinan UMNO Zaid Abidi sebagai presidennya menarik diri dan melarang UMNO untuk bersama dalam perhimpunan tersebut. Walaupun ada pertimbangan daripada Zahid, mana-mana pemimpin UMNO yang mengikuti perhimpunan tersebut perlu menanggung risiko sendiri. Tapi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku kepada kepimpinan kerajaan selepas Perhimpunan Solidariti Najib mungkin dilihat berjaya kerana Najib menang rayuan 2-1. Apa yang berlaku kepada Anwar sebagai PM dan Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri dan juga Presiden UMNO. Kedudukan Zahid tidak tergugat. Setelah setahun berlalu, polemik kewujudan titah edendum yang di Pertuan Agong ke-16 yang memperkenankan bekas PM Najib Razak bagi menjalani baki hukuman penjara di rumahnya akhirnya terungkai. Meskipun begitu, polemik titah edendum ini hakikatnya memberi implikasi besar terhadap hubungan UMNO dan BN, bukan sahaja dalam aspek solidariti sesama ahli parti sendiri, bahkan pengukuhan kerjasama kerajaan perpaduan bersama PM Anwar Ibrahim. Bagi bekas setiausaha BN Pulau Pinang, Azizi Safar, di sebalik polemik kewujudan, pengesahan kewujudan titah edendum didakwa memecah belahkan UMNO, ia tidak memberi kesan besar terhadap pengukuhan sokongan status quo kepimpinan UMNO daripada kalangan ahli-ahlinya. Berdasarkan maklum balas akar umbi UMNO, Azizi menjelaskan kepimpinan UMNO, khususnya Presiden Zahid Hamidi dan Naib Presiden Datuk Seri Wan Rosti Wan Ismail berjaya memainkan peranan sebagai saksi kritikal menerusi afidavit mereka dalam mengesahkan kewujudan titah edendum. Meskipun UMNO mengeluarkan larangan saat akhir terhadap ahli-ahlinya daripada menyertai Himpunan Solidariti bersama Najib pada 6 Januari. Parti itu tidak menunjukkan sikap keras terhadap mana-mana ahli dan pemimpin yang hadir. Lagipun keputusan panel Hakim Mahkamah Rayuan tidak menunjukkan UMNO meninggalkan Najib. Cuma beban pihak bertanggung jawab berhubung isu itu kini beralih pada bahu parti-parti dalam kerajaan perpaduan, terutama Anwar. Azizi terkejut terhadap sentimen akar umbi UMNO yang seolah-olah menganggap Menteri UMNO yang berada dalam kerajaan di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Datuk Seri Azalina Othman langsung tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan isu kewujudan titah edendum. Saya yakin status quo dalam kepimpinan UMNO terus terjamin menerima sokongan akar umbi. Dalam tulisan ini berkata, dengan kita masih berpegang kenyataan Presiden UMNO bahawa kerjasama BN dan PH diteruskan sehingga PRU 16,
Saya percaya polemik Najib ini mungkin boleh beri kesan negatif terhadap kestabilan kerajaan sedia ada sekiranya kepimpinan sedia tidak telus menjelaskan perkara sebenar. Turut senada Setiausaha Veteran UMNO, Datuk Mustafa Yaakob mengakui keputusan kes Najib pada Isnin hakikatnya membuktikan Zahid tidak pernah ada usaha meninggalkan sahabatnya itu, walaupun beliau acap kali dituduh bermain wayang dan tidak tegas mempersoal kewujudan Tita Edindu. Jadi saudara-saudara, kalau ada daripada kalangan kepimpinan UMNO yang dilihat tidak berjuang untuk Najib, adakah Zahid sebagai presiden akan memecat mana-mana pemimpin UMNO yang tidak berjuang bersama kebebasan Najib? Dan adakah setelah keputusan Perhimpunan Solidariti Najib akan memberi kesan buruk kepada kerajaan? Nah, semua ini menjadi persoalan.